Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabat az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman, karangan seorang ulama yang alim di negara kita ini, Al-Syekh Al-Alim Al-Allamatu Abu Abdullah Husain Nasir Ibnu Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini insyaAllah kita menyambung rukun di dalam sembahyang. Di antara rukunnya iaitu i'tidal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Syahdan, bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. I'tidal adalah merupakan rukun di dalam sembahyang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada seorang sahabat yang sembahyang sedangkan dia solat ketika itu dalam keadaan tidak ada tamak-ninah. Dia sembahyang buat ada rukun tapi tak ada tamak-ninah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa' hatta ta'dila qa'iman." Hendaklah kamu rukuk sehingga benar-benar ada tamak-ninah ketika rukuk. Kemudian kamu angkatkan kepalamu daripada rukuk sehingga kamu benar-benar i'tidal, berdiri betul. Sehingga i'tidal, berdiri betul. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahawa sesungguhnya i'tidal adalah merupakan rukun di dalam sembahyang. Dan begitu juga diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min rak'ati summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hatta yuhyi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini adalah hadis marfu', bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan perihal salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri hendak sembahyang, yukabbiru hina yaqumu, benar-benar berdiri betul, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam takbiratul ihram. Summa yukabbiru, selepas berdiri betul,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir hina yarka'u, ketika nak rukuk. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min rak'ati. Kemudian membaca sami'allahu liman hamidah ketika mana mengangkatkan sulbinya daripada rukuk. Mana berdiri betul. Sulbi ni pun diangkat lurus. Summa yaqulu wa huwa qa'imun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika lurus, ketika berdiri lurus ni, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ini dalil yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berkatalah Al-Imam Yahya, Imam Sauri dan Imam Auza'i bahawa sesungguhnya ketika mana nak menyebut Sami Allahu liman hamidah ini, bila Sami Allahu liman hamidah, mereka berpandangan sesungguhnya orang yang sembahyang apabila mengangkatkan kepalanya daripada rukuk berkata ketika mengangkat, mana ketika nak bangun i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Apabila fa idza stawa, apabila dah betul-betul berdiri, qa'iman, mana berdiri betul, yaqulu rabbana lakal hamdu. Mana membaca rabbana lakal hamdu ni betul-betul ketika sudah berdiri betul, waktu i'tidal. Ini dalil daripada beberapa hadis Nabi SAW. Justru itu para alim ulama fiqh susunkan kitab kaedah-kaedah dan syarat-syarat nak menentukan sahnya i'tidal. Nabi SAW beritahu begini, ulama dengan ijtihadnya berdasarkan hadis-hadis tersebut susun kitab. Ini dia syarat 1, 2, 3, 4 untuk menentukan i'tidal itu sah. Di antaranya kitab yang kita baca. Syekh kita menyebut syarat sah i'tidal itu ada 4. Pertama daripada 4, bahawa ada ia kemudian daripada sempurna rukuknya, ada ia i'tidal. Bila tu? Kemudian daripada sempurna rukuknya, rukuk orang yang semayang tadi. Jadi orang yang salat dah sempurna rukuknya, sebagaimana yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lepas, syarat rukuk ni ada 4. Telah dipenuhi syarat-syarat tersebut, baru boleh dikirakan sah i'tidal dia. Baru boleh dikirakan sah i'tidal. Kedua, kembali ia musalli, orang yang semayang ini, kepada barang yang ada ia dahulu daripada rukuknya. Ini jadi khilaf di kalangan 4 mazhab. Kerana ayat ni umum. Kembali ia kepada keadaan sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk keadaan macam mana? Tangan dilepaskan ke ataupun tangan dalam keadaan begini? Jadi kita sebelum rukuk tangan begini ataupun tangan begini sebelum rukuk. Sebelum rukuk tangan begini. Kemudian baru kita rukuk. Bila bangun daripada rukuk, tangan nak begini atau tangan nak begini. Oleh sebab itu khilaf di kalangan 4 mazhab. Di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal menyatakan kembali kepada seperti sebelum rukuk. Maka kembali seperti sebelum rukuk, begini ya. Sami Allahu liman hamidah, tangan begini. Inilah yang dipakai kebanyakan di negara Arab. Contohnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi kalau kita tengok begitu. Kita nak tahu orang tu Arab Saudi ataupun orang negara lain. Kalau orang Arab Saudi, Sami Allahu liman hamidah. Haji Azman pernah tengok perasan. Mereka juga punya hujjah. Ini disebut di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Oleh sebab itu, mazhab Ahmad Ibn Hanbal dan telah dipatuakan oleh ulama-ulama Saudi, di antaranya yang begitu tegas yang menyatakan sedemikian rupa, Allah yarhamuh, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, menyebut dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tangan begini. Dia juga ada hujah.
dan dia berhujahkan dengan beberapa sandaran di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan tangan begini selepas rukuk. Siapa nak buat itu, ahlan wa sahlan. Tapi kita jangan mengikut-ikut. Nanti balik daripada Mekah, dia tengok orang Arab sana. Sami Allah, Sami Allah. Dia pun balik Malaysia pun buat begitu. Haji Rahman kenapa buat begini? Sami Allahu liman hamidah. Dia kata Imam Masjidil Haram Ustaz buat. Dia kata, Imam Masjidil Haram buat. Jadi kalau berhujjah Imam Masjidil Haram buat, tak boleh. Tapi kita berhujjah bahawa kaedahnya iaitu kembali kepada sebelum rukuk. Maka kembali sebelum rukuk, tangan begini. Gitu. Ini juga telah disebut oleh ulama-ulama, termasuk kalau kita mengaji kitab Bulughul Maram karangan Syekh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Ada pandangan ulama gitu. Ada pun pandangan di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berdasarkan beberapa riwayat adalah Nabi SAW kembali kepada seperti sebelum rukuk dalam keadaan tangan tidak bermaya. Tangan dalam keadaan tidak bermaya. Jadi kalimah tangan tidak bermaya ni, inilah tangan tak bermaya. Kan? Mana dia tak bermaya? Jadi dipaham oleh ulama-ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Adapun Maliki memang daripada awal lagi tangan tak ada begini. Maliki daripada awal memang Allahu Akbar tangan begini. Maliki, Syiah, Ibati. Mazhab Maliki, mazhab Syi'i dan mazhab Ibati daripada awal lagi Allahu Akbar. Maknanya kalau Sami Allahu liman hamidah, betul lah tangan begini. Sami Allahu liman hamidah begini juga. Maliki pun begitu. Contohnya orang yang daripada Morocco, dia kebanyakan mazhab Maliki. Jadi Allahu Akbar. Ini Maliki. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Ini Iran. Ataupun daripada Lebanon. Ataupun sebahagian daripada Pakistan. Ataupun ada orang Malaysia yang mazhab Syiah kan. Ataupun orang Malaysia. Allah, Allah, Allah. Dia tangan begitu. Ini Syiah. Kemudian orang daripada Oman. Di Muscat. Contohnya ini bermazhab Ibatiyah. Allahu Akbar. Mereka juga ada dalil. Kita di kalangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Sami Allahu liman hamidah, tangan tidak bermaya beginilah. Sebab itu asal sebelum takbiratul ihram, tangan tu begitu. Jadi kita pegang begitu berdasarkan beberapa riwayat. Kesimpulannya, siapa ada dalil, pegang, ahlan wa sahlan. Siapa nak pakai mazhab Maliki, dia pun juga ada dalil. Siapa nak pegang mazhab Hanafi, dia juga ada dalil. Siapa nak pegang mazhab Syafi'i, pun boleh. Jadi kita tak bertelagah. Tak adalah kata orang ni Wahabi ke apa semua kan. Ini Ahmad Ibn Hanbal. Ini bukan pandangan Wahabi. Sami Allahu liman hamidah begini. Sami Allahu liman hamidah. Ini pandangan ulama Hanbali. Pandangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal, ulama dia. Walaupun ulama Saudi berpandangan begitu, sama-sama Salafi, Syekh Nasruddin Albani, pengikut dia pula, berpegang dengan kitab yang dikarang oleh Syekh, Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarah. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama kamu telah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Beliau menolak pandangan ulama Saudi. Contohnya kalau kita tengok golongan mereka ni, bila semayang tangan begini. Ini golongan geng-geng Albani. Contohnya dia takbiratul Allahu Akbar. Ini geng-geng dia ni. Takbir dia ini. Allah. Dia punya sukat tu sampai tarik ni. Allah. Ini geng pengikut Albani ya. Ini pengikut Albani. Dia jadi susah lah. Nyusah kita. Allah. Ini geng yang ahlan wa sahlan. Itu pandangan dia. Dan mereka ini ketika bangun daripada rukuk, tangan tak letak. Syekh Albani kontra dengan ulama-ulama Saudi.
Ala kulli hal, itu pandangan kita, ulama kita. Kita ada pandangan ulama kita. Entah ikut pandangan ulama entah, silakan. Entah mazhab entah ikut pandangan. Ahlan wa sahlan. Kita tidak mencerca mana-mana, masing-masing punya pandangan. Senang belakang dada. Kita baca kitab kita, kita ikut kita. Dia baca kitab dia, ikut kitab dia. Begitu. Jangan nak salah-salah orang. Masing-masing ada dalil. Jadi dipaham dalam kata ulama mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kembali ia kepada barang yang ada ia dahulu daripada rokoknya. Kembali ia orang yang musalli, orang yang semayang kepada barang yang ada ia. Ada ia seorang yang semayang tadi dahulu daripada rokoknya. Mana sebelum rokok, Imam Syafi'i pegang memang sebelum rokok tangan begini, tapi dalam keadaan tidak bermayang. Ulama di kalangan Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, tak bermaya, macam ni lah tak bermaya. Dia sebab dia statik begitu, tangan. Nampak tu? Betul juga hujah dia. Sami Allahu liman hamidah. Mana tangan dalam keadaan tidak berganjak begitu. Betul juga hujah dia. Jadi kita pun pening mana satu betulnya. Mana satu betul lah. Jadi kalau kita mengaji 4 mazhab, kita kata masing-masing punya hujah. Saya dulu mengaji 4 mazhab gitu, masing-masing punya hujah. Imam Syafi'i kata, tak bermaya beginilah. Ini bermaya sebab kita terpaksa angkatkan tangan dan diletakkan begitu. Maka ketika itu kita memerlukan tenaga untuk letak balik. Itu maknanya bermaya. Imam Syafi'i kata. Orang yang tidak bermaya lah orang yang dilepaskan tangan. Nampak hujah Imam Syafi'i kata. Kita kata kuat juga hujah Syafi'i. Jadi kita orang Malaysia ni tak payahlah pening-pening, hujah Imam Syafi'i mu kuat. Teruskan sami Allahu liman hamidah, tangan dilepaskan. Senang pun. Jeffrey faham sekarang ni. Tengok orang nanti pergi Mekah, sami Allahu liman hamidah. Kita tahu Ustaz Syukri ajar ini Ahmad Ibn Hanbal. Ini kau Wahabi, ini Syekh Ahmad Ibn Hanbal. Pasal di kalangan Ahmad Ibn Hanbal. Kita ni pelik sikit Wahabi. Wahabi ni di sudut akidah saja. Di sudut fiqah, mereka adalah kebanyakan cenderung kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Kitab-kitab pun dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kebanyakan semua dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Zadul Mustaqni, dalam kitab Al-Uddah, dalam kitab Mughni Ibn Qudamah. Ini semua kitab-kitab di kalangan mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal. Kita di Malaysia baca kitab-kitab ni lah. Kalau kitab Jawi kita, Hidayatus Sibyan, Munatul Musalli, Bughyatul Tullab, Sabilul Muhtadin, Al-Jawahirus Saniyah, Sulamul Muhtadi, Kifayatul Muhtadi fi Sulamil Mubtadi. Ini kitab-kitab ma'ruf dalam negara kita. Ataupun kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, kitab perukunan. Besar sikit, Sabilul Muhtadin. Bawah sikit, itulah kitab perukunan. Tinggi sikit, Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Jelas sekarang. Makna kita tidak maknanya tidak menuduh orang yang begini-begini. Masing-masing mempunyai dalil. Itu penting ada ilmu. Tak boleh kita kata, sesat lah dia tu. Anak tak mau jadi makmum dengan dia. Kenapa? Pelik lah dia kata. Sami Allah ni mana tangan dekat sini. Tanya Jeffrey, siapa ni Jeffrey? Tu Wahabi tu, dia kata. Wahabi. Ini bukan tak ada kena-mengena di sudut Wahabi ya. Wahabi di sudut akidah saja. Jelas kita. Jadi bila kita jadi makmum dengan imam-imam di Masjidil Haram, contohnya kita buka YouTube sekarang ni, nampak imam-imam Masjidil Haram tangan begitu, kita faham sekarang ni. Kita mazhab Imam Syafi'i pun boleh ikut. Nanti dia datang Malaysia, kita jadi imam, orang tu pun ikut. Dia tengok sami Allahu liman hamidah, tangan. Anak-anak orang Arab yang datang daripada Saudi kan, datang ke Malaysia, dia juga akan jadi pelik. Sebab dia biasa sembahyang sana, sami Allahu liman hamidah, tangan begini. Tiba contoh dia datang Malaysia, dia tengok sami Allahu liman hamidah, tangan lepas. Dia kata pelik pula ni. Tanya bapak dia, kenapa tangan orang Malaysia bawah? Itu Syiah tu, dia kata. Syiah tu. Semua orang Syiah lepas kan.
Nah, dia tak ada kena-mengena begitu. Itu pentingnya ilmu. Sama balik kita. Seronok kita ngaji kitab fiqh ni berbagai-bagai pandangan ulama. Dan yang ketiga daripada 4. Jangan qasad ia musalli. Kita takdirkan begitu, musalli makna orang semayang. Jangan qasad ia orang yang semayang dengan kembalinya itu akan yang lain daripada i'tidalnya. Memang betul-betul dia bukan kerana terkejut, tapi memang ada niat nak i'tidal. Kerana syarat dia antara rukun qalbi, yang pertama niat ketika takbirat ihram, yang kedua tertib. Kata tertib tu termasuk ada niat, mesti ada niat i'tidal. Tak perlu Jeffrey pula sahaja aku i'tidal kerana Allah Taala. Dah, bila kita i'tidal tu memang niat nak i'tidal. Sekiranya naik daripada rukuk ini kita tidak niat i'tidal, maka tidak dikirakan sah. Sebab ada yang tidak i'tidal seperti semayang gerhana. Selepas kita rukuk, kita bangun balik bukan niat i'tidal, tapi niat seperti berdiri betul. Kemudian baca ayat panjang-panjang balik, kemudian rukuk, baru yang kedua tu i'tidal. Jadi jangan confuse. Oleh sebab itu bagi imam yang nak jadi imam ketika semayang gerhana matahari atau gerhana bulan, kena perjelaskan. Sebab dia ada dua rukuk. Oleh itu sebab semayang ni dia berbeza-beza. Semayang gerhana ada 2 rukuk. 2 kali berdiri. Jadi kita jangan peliklah semayang tasbih, dia lama berdiri, lama rukuk, lama sujud, lama duduk antara 2 sujud. Jangan pula kita hukumkan tak sah semayang tu. Semayang tasbih ni bid'ah, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab duduk antara 2 sujud lama, i'tidal lama. Mana boleh i'tidal lama-lama? Aku mengaji kitab Hidayatus Sibyan, i'tidal tidak boleh melebihi kadar membaca suratul Fatihah. Ini i'tidal lama pula tu. Sampai tu imam berlagu-lagu pula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Agak-agak berapa kali? 10. Baca 10 kali lebih daripada baca surah Fatihah. Surah Fatihah sekadar 7 ayat. Subhanallah lebih 7 ayat. Batal je dia kata. Itu sebab semayang tasbih ni bid'ah. Kalau kita bahas semayang fardu, memanglah tak sama. Nama pun semayang sunat tasbih. Kalau begitu kita tanya, semayang gerhana matahari, gerhana bulan, kenapa 2 kali rukuk? Yang aku ketahui rukuk ni sekali je. Tak boleh semayang gerhana begitu. Bid'ah Syekh. Boleh kata bid'ah? Tak boleh. Oleh sebab itu, senang saja nak berhujah. Ada setengah orang ni dia tak mau semayang tasbih sebab dia kata semayang tasbih ni pelik. Kita bukan pandang kepada pelik. Kalau begitu, semayang hari raya, kenapa banyak takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelik Syekh. Macam Syiah pula. Tapi itu semayang hari raya. Nama pun Aidil Adha dan Aidil Fitri. Itu pun tak boleh beza. Sampai bila buat qiyam pada bulan Ramadan, tak nak bawa semayang sunat tasbih kerana dia pelik daripada yang lain. Semayang hari raya pun pelik, semayang hari raya korban pun pelik, semayang gerhana pun pelik, tapi nama dia semayang istisqa, semayang dinamakan semayang tul hajah, dinamakan salatul tasbih, semayang ini dinamakan semayang Idul Fitri, Idul Adha. Nampak? Jelas, kalau kita mengaji, kita tak jadi telaga. Buat, ada dalil. Mustahillah ramai para sahabat, lebih kurang 50 orang para sahabat meriwayatkan hadis berkaitan salatul tasbih. Semua para sahabat ini bersepakat mereka semayang tasbih. Mustahil, Syekh. Mustahil. Oleh sebab itu, ulama-ulama yang baru ni, termasuk Syekh Sabiq rahimahullah ta'ala menyebut dalam fiqh sunnah, alangkah besar fadilatnya semayang sunat tasbih. Kemudian Syekh Nasruddin Albani yang banyak kontroversi pun, beliau kata dalil hadis semayang sunat tasbih ni adalah sahih, hanya berbeza di sudut cara melakukannya. Itunya. Sama balik kita kata. Apa ni dalam pembahasan kitab.
Kena ada niat. Kalau contohnya ketika sembahyang gerhana, rokok pertama nak bangun daripada rokok, itu niat berdiri betul. Lepas rokok kedua, kemudian bangun balik, itu niat i'tidal. Kalau dia tidak niat i'tidal, niat seperti berdiri betul macam kali yang pertama, la tasihhu salatuhu, sembahyang tidak sah. Oleh sebab itu Syekh menyebut mesti ada niat i'tidal. Kena ingatkan kepada makmum kalau sembahyang gerhana nanti. Gerhana gitu. Adapun sembahyang biasa, rasanya jangan berlaku kecuali terkejut. Kalau terkejut macam mana? Pom gitu, dia pun terbangun. Bangun. Terbangun. Alang-alang teruslah i'tidal. Tak boleh. Turun balik dalam keadaan dia rokok, kemudian barulah bangun balik. Sebab dia tidak ada niat bangun ketika itu. Faham tu? Jelas dalam kitab kita. Dan keempat daripada 4 syarat tadi. Tumak-ninah di dalamnya. Kena ada tumak-ninah. Mana kena tumak-ninah? Subhanallah. Kaedah fiqh menyebut antastaqirra a'dha'uhu. Bahawa anggota badan dia ni mustaqirrah, tetap, tidak bergoyang-goyang. Tapi kalau bergoyang-goyang, tak boleh. Goyang-goyang tak boleh, sebagaimana yang kita telah bahaskan. Saya bagi contoh kitab Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin, dia bagi contoh bermula daripada takbiratul ihram. Dia kata kalau goyang-goyang macam ni pun batas semayang. Allah. Ni. Dalam kitab Sabilul Muhtadin pun dia jadi batal. Saya bagi contoh Sabilul Muhtadin, sebab dia pegang pandangan Syekh Ibn Hajar. Macam ni saya bagi contoh. Sami'allahu liman hamidah. Begitu. Atau ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka pengarang kitab Sabilul Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari, dia cenderung dengan pandangan Syekh Ibn Hajar bahawa sesungguhnya berlaku 3 pergerakan. Berlaku 3 pergerakan serentak. Pertama, 2 tangan ini dah 2. Kemudian kepala dia dihangguk begitu, seperti bergeraknya satu badan. Maka berlakulah 3 pergerakan. Ini pengarang kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, Sabilul Muhtadin. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Jangan Allahu Akbar. Maka ini dikirakan pergerakan 2 campur 1. Ini pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Adalah lebih saya sama sebagaimana kitab-kitab Syekh Ibn Hajar, Minhajul Qawim fi Syarh Muqaddimatul Hadramiyah pun berpandangan begitu. Dia kata saya mengirakan itu 3 kali berturut-turut batas semayang. Untuk lebih mudah, maknanya kita jangan gerak-geraklah. Allahu Akbar. Begitu juga Sami'allahu liman hamidah. Jangan Sami'allahu liman hamidah. Begitu. Dia pegang dia. Sami'allahu liman hamidah. Ada orang begitu. Pegang begitu. Kebanyakan lelaki ni bila dia pegang begini tidak mustaqir, tidak tepat, tetap. Kemudian dia pun terus sujud, maka sujudnya tidak dikirakan sah, sebab tidak sah. Cantiklah semayang ni dia tetap. Pakcik yang biasa angkat-angkat kain, tinggalkan perangai tu. Habit tu kena tinggalkan. Gitu. Tak payah angkat-angkat. Sami'allahu liman hamidah. Tenang gitu. Rabbana lakal hamdu. Tengah cantik. Jangan angkat-angkat dia. Haji Rahman angkat. Jangan angkat-angkat lagi dah. Jangan angkat-angkat. Tenangkan dulu. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Summarfa, kemudian kamu angkatkan kepalamu hatta ta'tadila, hatta lil ghayah, sehingga benar-benar kamu i'tidal qa'iman hala kaunika, hal keadaan kamu memang berdiri betul. Nampak ni, ini menunjukkan bahawa tumak-ninah. Dan satu lagi kita. Dan sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya. Mana bermula angkat.
Bermula angkat kepala tu terus baca. Dan sunat, mana kalau tak baca, makruh. Dan sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya daripada rukuknya. Apa yang dibaca? Sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a. Jangan baca sami'a. Orang kita ni ada yang baca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah. Tak betul. Khata' fahish nama dia. Kesalahan yang mencacatkan. Sin, mim, ain. Macam mana caranya Ismail sebut? Sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah. Sami'allah. Haji Rahman, Sami'allah ke Sami'allah? Wah, Ustaz dia kata, dah ujung-ujung umur ni baru perasan lah Ustaz dia kata. Lama ni memang Sami'allah. Sami'allah. Jadi sin, mim, hamzah. Asalnya sin, mim, ain. Sami'allah. Sami'allah. Kakak-kakak semua, Sami'allah. Balik ni, balik Sami'allah. Sami'allah. Betul Ustaz cakap. Allah. Weh, lama dah aku menyebut Sami'allah ni kata. Sami'allah. 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 Di mana taqabbal Allah. Allah menerima segala apa yang telah kamu pujikan. Ulama menyatakan asal kan. Asal bacaan tersebut. Iaitu wal hikmatu fi masyru'iyyatihi. Hikmah pada pensyariatan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kisahnya begini dikata. Sebelum ni semua Allahu Akbar. Anna Siddiq radhiyallahu an lam tafuthu salatun qattu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tidak pernah luput sembahyang berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah luput. Dan tak pernah luput takbiratul ihram pertama. Tak pernah luput daripada rakaat pertama. Faja'a yauman waqta salatil asri. Waktu sembahyang asar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar ni pergi sembahyang fardu asar. Wa dhanna annaha fatathu faghtanama lidzalika wa harwala. Dia kata Allah dah terlambat dah Rasulullah sembahyang. Wa harwala, lari-lari anak. Lari-lari begitu. Sebelum lagi turun syariat larangan berlari-lari anak bila nak sembahyang ni. Kita jangan lari-lari sampai tercungap-cungap. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terlambat, selipar-selipar orang kita sepak. Bunyi pintu tum kuatnya begitu. Jangan. Alaikum bis sakinati wal waqar. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar para sahabat ni berlari-lari datang sembahyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masya'nukum?" Masya'nukum? Apa hal kamu semua? Mana para sahabat kata nak dapat takbirat, dapat rakaat samalah. Dapat rakaat sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis sakinati wal waqar." Kamu nak bertemu dengan Allah ni tak boleh dalam keadaan kamu tergesa-gesa. Hendaklah kamu datang dalam keadaan tenang, nak menghadap Allah. Iza adraktum fasallu. Berapa rakaat yang kamu dapat bersama imam, ikutlah. Wa in fatakum, sekiranya luput, tak dapat rakaat, dapat 3, fa'atimmu, sempurnakan rakaat tersebut. Gitu. Karena bila kita tercungap-cungap menyebabkan boleh membatalkan sembahyang. Telah kita bahas beberapa pengajian sebelum ni. Ini adalah huruf. Pun tak boleh. Kan? Apatah lagi.
Kena orang tua-tua semput. Ini huruf. Bila mengeluarkan huruf, satu huruf yang boleh dipahami pun boleh membatalkan sembahyang, seperti qi, jagalah kamu. I, peliharalah, pun salah dalam bahasa Arab. Boleh batal sembahyang. Apa tak? Ini berapa huruf dah keluar. Itu sebab perlu jaga dengan baik. Belum lagi turun syariat ketika itu, yang mana Nabi SAW melarang berlari-lari anak ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berlari-lari anak. Berlari-lari. Wa dakhala al-masjida fa wajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam mukabbiran lirruku'. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masuk saja masjid, dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang takbir rukuk. Allahu akbar rukuk. Dia berkata faqala alhamdulillah. Dapat juga rakaat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kabbara khalfahu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an takbir belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nazala Jibrilu, turun Jibril alaihi salam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ruku', sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk ketika itu, faqala ya Muhammad sami'allahu liman hamidahu. Wahai Muhammad, Allah telah mendengar orang yang telah memujinya. Faqul sami'allahu liman hamidah, maka bacalah sami'allahu liman hamidah inda raf'i min ruku', bila kamu nak bangun daripada rukuk ni. Begitu. Maka fasarat sunnatun min zalikal waqti bi barakatis Siddiq radhiyallahu an. Sejak itulah jadi sunnah, menjadikan sunnah dia. Sehinggalah sekarang dengan berkat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Oleh sebab itu jangan hina-hina para sahabat, kerana para sahabat ini dimuliakan oleh Allah. Kita azan dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sunat membaca tak kala angkat kepalanya daripada rukuknya, sami'allahu liman hamidah. Jadi kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril alaihi salam bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah sami'allahu liman hamidah. Itu. Ini kebanyakan dalam riwayat, Dan Allah telah mendengar segala, sebab Allah bersifat dengan sifat pendengar sama, maka Allah dengarlah siapa-siapa yang puji dia. Termasuklah kita semayang ni puji Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita puji ni Allah dengar. Itu menunjukkan Allah bersifat dengan sifat sama. Walaupun ada di kalangan ulama kita, di kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i menyatakan kalimah sami'a tersebut memberi maksud taqabbalallahu liman hamidahu. Kita puji-puji Allah ni semuanya Allah terima. Kita puji Allah ketika rukuk tadi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, taqabbalallah. Allah menerima liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Bila Allah terima bagi orang yang puji dia, apakah reaksi, perasaan kita ketika itu? Mestilah kita bersyukur. Oleh sebab itu bacaannya Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji itu adalah bagimu ya Allah. Rabbana laka, bagimu ya Allah, alhamdu, segala kepujian. Tak ada lagi yang kupuji melainkan Engkau ya Allah. Itu kalau kita terjemahkan, sami'a memberi maksud taqabbala. Sami'a bermakna taqabbalallah liman hamidahu, bagi orang yang memuji Allah ini Allah menerima segala-galanya. Bacalah sami'allahu liman hamidah. Timbul persoalan membaca sami'allahu liman hamidah ini, adakah hanya terbatas kepada tuan imam ataupun makmum sekali? Kerana orang kita ni dia terikut-ikut balik daripada Mekah. Terikut. Kita tanya abang mazhab apa? Syafi'i lah, dia kata. Tapi abang bila saya dengar semayang, imam sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sebab dia terikut di Mekah. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Balik Malaysia, Pak Haji ni, Mak Haji, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiru orang di Mekah dan di Madinah. Bolehkah semayang ni tiru-tiru orang? Semayang ni tiru orang. Maka untuk memperjelaskan, berkata ulama di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i, dan juga di kalangan mazhab yang lain, termasuk Abu Hanifah, yaqulul imamu wal ma'mumu. Mazhab kita Syafi'i, kita ambil mazhab kita Syafi'i, membaca sami Allahu liman hamidah ni sama ada al-imamu wal ma'mumu wal munfaridu. Sama ada imam, makmum, sama ada imam, makmum dan juga orang semayang seorang diri membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Mazhab kita Imam Syafi'i begitu. Tak ada beza. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bangun daripada rukuk, iza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah rabbana lakal hamdu. Hadis ini memang ada dalam riwayat Imam Muslim.
Adakah dengan hadis itu menunjukkan bahawa makmum tak baca sami Allahu liman hamidah, sedangkan Rasulullah baca sami Allahu liman hamidah? Sedangkan Rasulullah baca. Tiba-tiba kita ni tak payah baca. Imam dapat 2 pahala. Imam baca sami Allahu liman hamidah, imam pun juga baca rabbana lakal hamdu. Adakah imam tak baca rabbana lakal hamdu? Kalau kita semayang seorang diri, kita baca sami Allahu liman hamidah dan kita baca juga rabbana lakal hamdu. Betul? Imam pula sami Allahu liman hamidah. Adakah tu imam ni sami Allahu liman hamidah, tu imam diam? Ataupun tu imam juga membaca rabbana lakal hamdu? Tu imam juga baca rabbana lakal hamdu. Tiba-tiba makmum sami Allahu liman hamidah, dia baca rabbana lakal hamdu, dia tak baca sami Allahu liman hamidah. Sedangkan pergerakan semayang ini Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar ketika rukuk, adakah imam Allahu akbar kita pun terus Allahu akbar rukuk subhana rabbil azim, ataupun kita Allahu akbar kemudian subhana rabbil azim? Bacaan subhana rabbil azim tu ialah di dalam rukuk. Rabbana lakal hamdu ialah ketika i'tidal. Dan tu waktu kita bangun tu kita nak baca apa? Nak tanya, fikir. Kita nak bangun tadi, kakak-kakak semua ni, makcik-makcik, sami Allahu liman hamidah, adakah kita baca rabbana lakal hamdu daripada bangun? Jeffrey. Macam ni, sini. Kita dengar sami Allahu liman hamidah, tu imam kan? Kita buat rabbana lakal hamdu. Adakah rabbana lakal hamdu? Sedangkan rabbana lakal hamdu itulah bacaan ketika i'tidal. Ialah bila i'tidal rabbana lakal hamdu. Jadi ketika kita bangun daripada rukuk, nak baca apa haji Rahman? Rabbana lakal hamdu. Oleh itu, sebab itu Al-Imam Syafi'i menyatakan dalil hadis baca rabbana lakal hamdu ialah Nabi SAW mengajarkan bacaan ketika i'tidal ialah rabbana lakal hamdu. Tetapi bangun daripada rukuk tetap sama sami Allahu liman hamidah, sama ada dia makmum, sama ada dia imam, ataupun dia tu semayang seorang diri. Ini mazhab kita. Jangan ikut-ikut orang lain. Masing-masing ada dalil. Masing-masing ada dalil. Oleh sebab itu, Syekh Nasruddin Albani menyebut dalam kitab beliau Sifatus Salati, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cenderung mazhab kita Syafi'i. Anak murid beliau berada di Jordan mengarang kitab Akhtaul Musallin. Kesalahan orang-orang yang mendirikan solat. Ada terjemahan sekarang ni. Baru ni ada orang tunjuk saya kat Masjid Bukit Katil. Ustaz boleh baca? Boleh baca? Boleh baca. Tapi masing-masing ada pandangan. Ada yang selari dengan mazhab kita. Seperti dia tulis dalam kitab Akhtaul Musallin, kesalahan orang dalam semayang, iaitu kesalahan bagi makmum hanya membaca Rabbana lakal hamdu, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kerana sekarang nak bangun daripada rukuk, nak baca apa? Adakah kita bangun daripada rukuk membaca Sami Rabbana lakal hamdu, ataupun tak ada baca apa-apa, bila sampai i'tidal baru baca Rabbana lakal hamdu? Haji Azman. Betul juga Ustaz Syukri cakap tu kan. Jadi kita lompong satu. Ketika bangun daripada rukuk tak baca apa-apa. Sedangkan bangun daripada rukuk, dalam kitab kita menyebut hendaklah dan sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya daripada rukuk. Nampak? Itu kena faham, kita bukan ikut-ikut orang. Kita semayang berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kita perlu pahami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lepas ni kita kena tukar. Tak kira lah Mekah itu pandangan dia. Tu Ahmad bin Hanbal. Kalau dia bacalah contohnya Rabbana lakal hamdu ketika mana nak bangun daripada rukuk, bila i'tidal ni nak baca apa? Sedangkan bacaan inilah bacaan ketika i'tidal Rabbana lakal hamdu. Ikutlah di Mekah Sami'allahu liman hamidah. Barangkali Bilal di Masjidil Haram dia baca ketika mana i'tidal. Kita di Malaysia ni, saya tengok bulan musim tarawih, Bilal belakang
Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd, ini dinamakan muballigh dalam istilah fiqh. Muballigh. Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Dia baca ketika bangun daripada rukuk sampailah dia i'tidal. Syekh, ini tak betul. Tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi menyebut, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah." Imam sebut sami Allahu liman hamidah dulu. Mana bacaan sami Allahu liman hamidah tidaklah dibaca Allahu akbar. Itu maksud hadis tu. Dalam hadis tu disebut oleh Imam Syafi'i, maksudnya tidak dibaca Allahu akbar, tetapi dibaca sami Allahu liman hamidah. Peganglah mazhab kita Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama hadis bersetuju dengan hujah di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nak pegang mazhab lain, silakan. Dia tak sebut sami Allahu liman hamidah, dia bangun saja terus sebut Rabbana lakal hamdu. Betul. Dia faham gitu, silakan Pak. Contohnya di tanah suci Mekah, dia faham begitu. Silakan. Saya ni masa Taman Sri Gombak dulu, bila mengajar di masjid di surau Taman Sri Gombak, ada jemaah tak puas hati. Dia photostat kitab Sahih Imam Muslim. Dia gulung-gulung dia masuk dalam di surat rumah saya. Itu tak gentleman nama dia. Saya urai secara detail. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim menunjukkan bahawa bacaan ketika i'tidal ya Rabbana lakal hamdu. Tetapi tidak sampai kita tak baca sami Allahu liman hamidah. Kalau tidak, kita nak baca apa waktu bangun daripada rakaat? Baca bangun daripada rakaat. Oleh sebab itu, ulama terkini termasuk Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau bersetuju sangat dengan hujah mazhab Imam Syafi'i. Dia pakai. Sehingga anak murid pula bersetuju dengan hujah, sedangkan mazhab Imam Syafi'i dah lama bahas dah. Ulama Syafi'i dah lama bahas. Kita baru tahu Syekh Albani kata kena baca. Ya Allah, yang tak mengaji mazhab Syafi'i ke? Bukan Syekh Albani sebut, ulama Syafi'i dah lama sebut. Hujah ulama Syafi'i bahas begitu panjang. Bukan Albani, bukan Nasrani, bukan Syekh lain. Ulama Syafi'i kita dah lama bahas. Tidak tertinggal bacaan tersebut. Tidak terkecuali sama ada makmumkah dia ataupun imam ataupun orang tu munfarid sembahyang seorang diri, tetap dibaca sami Allahu liman hamidah dan bacalah selepas itu bacaan dalam i'tidal. Faham tu kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika i'tidal ni di antara syarat sah i'tidal yang tidak ada dalam sebab disebut dalam kitab kita, alla yutila al-i'tidala. Jangan terlampau panjang i'tidal. Falau atalahu ziyadatan ala du'a'il waridi, sekiranya orang yang sembahyang itu memanjangkan berdirinya melebihi doa yang betul-betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar mana? Biqadril Fatihati, kadar surah Fatihah. Batalat salatu, batal sembahyang. Ini sembahyang fardu. Kalau waktu tu bukan boleh kita tambah-tambah, jangan nak tambah-tambah, baca lebih apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal i'tidala ruknun qasirun. I'tidal ni rukun pendek. Fala yutilu atau fala yatulu, maka jangan ia memanjangkan illa fi mahalli talabin, melainkan tempat itu ialah tempat berdoa. Fihi tatwil, boleh dipanjangkan seperti baca doa kunut. Kama fil i'tidal al-akhir minas salawat allati syuri'a fiha al-qunut. Kalau waktu tu memang nak baca kunut, ia dibenarkan. Tapi bukan waktu nak baca kunut, jangan nak lama-lama pula. Nak relax gitu, tak boleh ya. Tak boleh. Ini kena faham syarat sah i'tidal. Jangan macam budak-budak muda kan. Dia nak relax. Dia tengok imam dah rokok, dia buat biasa je. Malas nak rokok nak kata. Sebab imam lama sangat rukuk. Bukan nak rukuk, imam dah lama sangat, imam sujud lama lah tu imam ni. Tu imam pun satu hal. Waktu sujud contohnya, jangan lama-lama sujud kecuali sembahyang seorang diri. Ada kata ustaz, ni waktu sujud ni doa ni mustajab.
Adakah Rasulullah sebut doa mustajab ni ketika semayang ni hanya semayang fardu? Dia umum. Kalau jadi imam tak boleh panjang-panjang. Kita tak tahu orang di belakang. Ada orang tua-tua baru lepas operation mata, tak boleh lama-lama sujud, tercabut mata dia nanti. Begitu. Ada orang tak boleh tahan lama sangat. Tak boleh. Kita jadi tok imam tak boleh. Kita jadi makmum pun tak boleh lama-lama sujud. Kalau imam bangun, bangun. Jangan nak tunjuk ke kepala. Kalau nak lama ke, waktu sembahyang sunat, sujudlah sampai tok siap tunggu. Tunggu bila lagi dah keluar ni tak habis dah. Lepas tu dia buat berbunyi-bunyi lah Swiss. Tutup. Tak bangun juga dia. Itu boleh. Sujudlah. Sujudlah. Sebab waktu sujud ni umum sama ada sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Jadi imam dia ada peraturan, jadi makmum ada peraturan. Ini anak-anak muda-muda ni lama sujud. Imam dah nak Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bangun nak baca tasyahud. Makruh. Bukan dapat sunat, jadi makruh. Kerana tak ikut peraturan dengan imam. Sambung balik kita. Dan apabila betul berdirinya, tengok. Bila baca Rabbana lakal hamdu, bila baca ajian Rahman ni berdiri betul, bukan waktu bangun daripada rukuk. Ini kita bangun daripada rukuk, imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, habis semua. Makruh belaka semua ni. Dan apabila betul berdiri, nampak ni kaedah dia, maka membaca ia orang yang sembahyang tadi baca. Apa dia baca? Rabbana lakal hamdu. Ini dia baca Rabbana lakal hamdu. Banyak bacaan lah. Di antaranya ini yang kita baca Rabbana lakal hamdu. Itu paling ringkas. Paling ringkas Rabbana lakal hamdu. Kalau orang baru masuk Islam nak ajar, ya bacalah Rabbana lakal hamdu. Dah cukup saya Rabbana lakal hamdu. Mana Rabbana lakal hamdu ala hidayatika iyana. Masuk gitu. Bagi engkaulah ya Allah, bagi engkaulah segala kepujian di atas hidayah engkau kepada kami. Itu maksud Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu ay Rabbana lakal hamdu ala hidayatika iyana atau iyaya, iaitu segala puji bagi engkau ya Allah di atas hidayah yang kau telah berikan kepada aku. Rabbana ata'naka, ataupun ya Allah segala pujilah bagi engkau, segala kepujian itu yang kami telah taat kepada engkau ya Allah di atas taufik engkau. Begitu. Kalau kita nak ringkas, Rabbana lakal hamdu, mana ya Allah Rabbana ata'naka walakal hamdu. Ya Allah, kami taat kepada engkau, segala puji itu bagi engkau ya Allah di atas taufik engkau kepada kami sehingga kami boleh semayang, atau taufik kepadaku sehingga aku boleh sujud dan taat kepadamu. Itu maksud Rabbana lakal hamdu, sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Syekh Ibrahim Bajuri rahimahullah ta'ala. Boleh baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih pun boleh, sebagaimana yang telah saya uraikan di Masjid Al-Azim sebelum ini, iaitu ketika mana satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan pada Rifa'ah Ibn Rafi' radhiyallahu an, katanya kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah. Diriwayatkan kepada Rifa'ah Ibn Rafi' radhiyallahu an, dia kata kami semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sami'a Allahu liman hamidah, faqala rajulun wara'ahu, seorang lelaki belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu i'tidal ni dia baca lain pada orang lain. Dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Dia tambah kan, Rabbana lakal hamdu. Rasulullah tak pernah ajar pun. Kalau kita sekarang ni bid'ah lah terus. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sebab apa bentuk doa ni dalam semayang, nama pun doa. Qala, lepas semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berpaling, manil mutakallim, siapa yang baca tadi? Anak tak pernah ajar pun, tapi siapa yang baca?
Para sahabat ni jadi takut kan. Jadi takut. Siapa baca? Rasulullah tanya ni, siapa baca ni? Qala ana. Dia kata, aku yang baca. Qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunha ayyuhum yaktubuha awalan, rawahul khamsatu illa Tirmizi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat lebih daripada 30 para malaikat berlumba-lumba nak menulis. Siapa yang nak tulis dulu? Siapa? Wah tu. Besarnya pahala. Membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sehingga jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamdu. Bertambahan wa. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Rabbana walakal hamdu, macam kita dengar di tanah suci Mekah atau di Madinah Munawwarah. Rabbana walakal hamdu, riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Pakailah mana-mana pun boleh ya. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Kalau Rabbana lakal hamdu diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sunat ditambahlah. Kalau nak tambah boleh tambah. Boleh ditambah wa yundabu an yazida aidan, dan sunat ditambah. Paling ringkas Rabbana lakal hamdu. Ataupun riwayat lain, riwayat yang Imam Bukhari Rabbana walakal hamdu. Dan sunat ditambah mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama bainahuma. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami, segala puji itu adalah bagi Engkau ya Allah. Bagi macam mana? Mil as-samawati wa mil as-samawati, sepenuhnya langit-langit. Sebanyak mil'a ni mana penuh. Seisi langit. Oi, banyak langit ni. Wa mil ardi, seisi bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Wa mil lagi. Itu mil'a tu. Wa mil ama bainahuma. Dan juga sepenuh di antara langit dan bumi. Bermula daripada ujung sampai ke bawah. Mana kita kata, ya Allah, puji Engkau tu melebihi daripada itu lagi. Kita kata, kita sebut ketika semayang, sebilangan sepenuh langit, bumi dan seisinya. Dan di antara keduanya. Tambah lagi. Kita tambah lagi. Apa yang kita tambah? Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Dan juga sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki daripada sesuatu. Apa benda sesuatu? Lain daripada langit dan bumi. Arash. Syai'in min ba'd, syai'in ni sesuatu ba'. Syai'in min ba'd, syai'in ba' ni, syai'in ba' ai ba'da, ba'dahuma, selepas langit dan bumi ni, apa dia? Arash. Lagi kursi. Lagi qalam. Lagi macam-macam lah yang Allah cipta. Syurga, neraka. Dan itu maksud syai'in ba'. Syai'in ba'. Wah, ini terlebih lah. Makna terlebih lagi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'in ba'du. Selain daripada itu, dihuraikan oleh ulama kita mazhab Imam Syafi'i, kal arsy wal kursi wal jannah wal malaika, dan semualah yang lain. Wah, ini pujian yang tertinggi lah. Tu. Jarang kita dengar pun orang baca ni, dia pun tak hafal. Jeffrey hafal je. Rata-rata orang baca Rabbana lakal hamdu. Mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama bainahu wa mil ama syi'ta min ba'd. Syai'in min ba'd. Syai'in min syai'in ba'd. Mana ba'dahuma. Ataupun bolehlah baca yang lain pun banyak. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Ataupun boleh dibaca Rabbana lakal hamdu ahlas sana'i wal majdi. Macam-macam lah boleh baca. Yang kalau kita hafal lah. Kalau tak hafal, bacalah yang hafal. Rabbana lakal hamdu. Paling mudah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Semua orang boleh hafal. Pahala yang besar.
Nak hafal syai'in nama tengah syai' oh imam dah sujud dah. Apa pula lepas dia syai'in apa pula lantaklah dia kata. Dia terus sujud, rugi. Bacalah yang paling mudah yang telah dijanjikan pahala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada sunnahnya. Dan sunat mengangkat dua tangannya, nampak ni. Kalau kita bangun daripada rokok, sunat angkat tangan. Orang kita ni biasa dia terlepas waktu nak rokok. Rokok dia dia tak angkat tangan. Waktu nak rokok. Jadi selalu dia lepas tangan dulu. Allahu Akbar. Rugi satu. Tak sami Allah liman dia angkat tangan. Tapi ketika nak rokok, kita dah bahas ketika nak rokok, sunat juga angkat tangan. Allahu Akbar. Barakah. Sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Waktu nak sujud tak payah angkat tangan. Kecuali Syiah saja. Syiah angkat tangan waktu nak sujud. Siapa angkat tangan azman golongan sama dengan Syiah. Begitu. Sampai nak sujud kita tak ada sunat angkat tangan. Waktu bangun daripada rokok, ia angkat tangan ya. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Sunat angkat tangan. Angkat betul-betul, jangan angkat macam ni. Orang kita Melayu ni dia angkat macam ni. Tambah orang tua-tua. Tambah ada pakcik, orang tua-tua ni. Dia ambil ya Allah liman hamidah. Gitu. Perasaan jiraman ya Allah liman hamidah. Allah gitu dia. Tak dapat pahala. Angkat betul-betul. Angkat betul-betul. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan sunat mengangkat dua tangannya seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram. Cara dia sama waktu kita nak takbiratul ihram jua. Pada tatkala turunnya kepada rukuk, nampak tu. Dia dah beritahu dah. Waktu rukuk sekali angkat tangan. Dan tatkala bangun daripadanya, bangun daripada rukuk kepada apa? Kepada i'tidal. Nampak dia? Lagi sunat angkat tangan ni i'tidal, dan pada tatkala betul berdiri daripada tahiyat awalnya, bangun daripada tahiyat awal, tasyahud awal, sunat juga mengangkat tangan. Sunat juga mengangkat tangan. Jadi orang tanya, Ustaz, saya jadi makmum, imam dia rakaat ketiga, saya baru rakaat pertama, nak angkat tangan tak angkat tangan? Khilaf ulama. Ulama menyatakan kalau kita angkat tangan juga, sedangkan kita bukan rakaat ketiga pun. Imamnya rakaat ketiga, sebab kita masbuk. Kita sebagai mengikut imam. At-tabi'u tabi'un, yang mengikut hendaklah dia mengikut kepada orang yang diikut. Imam angkat tangan, kita pun angkat tangan. Kalau begitu imam baca tasyahud awal, entah baca tak? Kita pun Allahu Akbar, kita baru rakaat pertama. Kemudian imam duduk tasyahud awal. Kita makmum nak baca ke tak nak baca? Ya, aku bukan rakaat kedua. Imamnya rakaat kedua. Ya. Nak baca ke tak nak baca, Jeffrey? Baca. Jadi baca sebab apa baca? Sebab kita jadi makmum. Imam baca, kita baca. Imam bangun rakaat. Nak naik rakaat ketiga, nak angkat tangan, kita angkat tangan. Kita pun angkatlah tangan sebab imam angkat tangan. Begitu. Imam angkat tangan, kita pun angkat. Jangan kira, ya aku kan rakaat ketiga. Tu imam rakaat tiga. Aku tak mau, dia kata ketabung. Tak mau, tak boleh sebab kita makmum gitu. Imam baca doa kunut. Kita semayang fardu subuh. Kita masbuk. Masbuk. Imam baca doa kunut. Kita sama-sama baca ke tak? Kita bersama-sama. Kita tak boleh kata, aku baru rakaat pertama, aku tak nak baca. Oh, angkat tangan. Nanti Haji Ramal lepas semayang. Apa kau Jeffrey tak macam aku nampak? Memang aku tak jadi khusyuk. Bila kau tak angkat tangan, aku jadi tak khusyuk pula. Sampai aku kata Wahabi ke Ustaz? Ni ada je. Bila orang sebelah tak angkat tangan kan, aku sampai hilang khusyuk. Aku nak tanya kau, kenapa kau tak angkat tangan? Jeffrey akan jawab, ana Haji Rahman baru rakaat pertama. Tu imam baca sebab dia rakaat kedua. Nanti ana bangun, ana bacalah. Boleh tak kata begitu? Tak boleh. Imam baca, kita pun baca. Begitulah disebut oleh ulama Syafi'i, jangan dipandang pada rakaat berapa kamu, tetapi kamu ketika itu menjadi makmum ikut apa yang dilakukan oleh imam begitu. Nanti pada rakaat ketiga nanti untuk diri kita, maka sunat juga mengangkat tangan begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Panjang dah tu.
InsyaAllah kita sama akan datang, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. Ini kita mengaji ni nak mengingat-ingatkan apa yang telah kita lakukan dan kita amalkan sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.